Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita sekali lagi berada dalam siri live daripada Facebook Masjid Al-Muqtafi Billah Shah, iaitu program siri Tahsin Al-Quran, surah-surah pilihan. Pada hari ini insya-Allah kita menyambung dan saya akan mengambil alih hari ini setelah pun kita mengikuti sesi hari semalam bersama-sama dengan Al-Fadil Ustaz Syafiq Hakimi. Dan insya-Allah tuan-tuan boleh teruskan mengikuti sesi tahsin Al-Quran ini. Boleh sharekan live ini kepada friend di Facebook ataupun di page-page yang berkenaan untuk kita sama-sama dapat ambil manfaat pada hari ini dalam bulan Ramadan yang mulia ni. InsyaAllah kita ambil masa, kita gunakan peluang masa yang ada untuk kita sama-sama mendalami ilmu Al-Quran. InsyaAllah boleh komen sekiranya siaran di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak, ataupun sound kita clear ataupun tidak. InsyaAllah boleh komen dulu. InsyaAllah tuan-tuan, hari ini kita akan mendalami ataupun menelusuri, kita memperbetulkan bacaan surah Ad-Duha. Tujuan untuk makluman tuan-tuan, tujuan kita mengadakan siri live tahsin Al-Quran ini, salah satunya sebagai usaha pihak masjid untuk mengimarahkan bulan Ramadan. Di samping kita ingin membantu para ayah-ayah, abang-abang yang di rumah yang pada saat sekarang ini perlu mengetuai solat tarawih di rumah-rumah. Maka kita ambil inisiatif ini untuk kita buat tahsin, kita memperbetulkan bacaan Al-Quran. Semalam telah pun kita selesai surah Al-Fatihah. Ustaz Syafiq Hakimi membimbing kita memperbetulkan bacaan surah Al-Fatihah, surah yang menjadi rukun dalam solat. Maka kita pada hari ini kita bermula dengan surah Ad-Duha untuk kita memperbetulkan bacaan surah-surah lazim dalam Al-Quran. Kita memperbetulkan surah Ad-Duha pada hari ini. Suka untuk saya sebut tuan-tuan, sementara tuan-tuan masuk dalam live ini untuk sama-sama kita ambil manfaat, boleh share banyak-banyak, insya-Allah kita sebarkan kebaikan. Tidak ada isu royalty ke apa di sini. Kita nakkan sebar kebaikan. Mudah-mudahan bila kita sebar kebaikan ini menjadi saham di negeri akhirat buat kita, insya-Allah. Apabila kita berbicara berkenaan dengan menjadi imam terutamanya dalam solat, maka semestinya walaupun tidak sempurna, tidaklah seperti qari-qari yang hebat untuk kita mengetuai solat di rumah ini. Tapi perlu untuk kita mengambil peranan, kita memperbetulkan bacaan supaya satunya solat yang kita tunaikan itu solat yang berkualiti. Solat yang berkualiti. Kita tidak mahulah bacaan, sekalipun kita bukan ahli Quran, tapi bacaannya terlalu teruk dan sebagainya. Maka kita nak supaya bacaan yang kita baca itu dalam solat, bacaan yang berkualiti. Apatah lagi sebagai ketua keluarga, kita perlu memimpin keluarga kita terutamanya dalam bacaan-bacaan di dalam solat. Biarlah maknanya ayah dengar anak ataupun anak dengar ayah baca dalam solat tu rasa teruja dan rasa seronok. Tak sangka ayah aku ni bagus bacaan dalam salat. Maka kita ambil inisiatif itu untuk kita memperbetulkan bacaan. Dan kita betulkan melalui sesi live tahsin begini.
InsyaAllah kita manfaatkan masa-masa yang ada di rumah. Sambil tu tuan-tuan boleh teruskan like page Facebook page Masjid Al-Muktafi Billah Shah, Masjid Al-Muktafi Billah Shah, dan juga subscribe kita punya YouTube channel, TV MAMBS, TV Mambes, TV MAMBS. Seterusnya boleh juga follow account Instagram kita di mambes.kt, mambs.kt. InsyaAllah. Kita masuk dulu tuan-tuan. Untuk kita akan mulakan sekejap saja lagi. Hari ini insya-Allah ringkas saja. Kita akan bicarakan atau kita akan betulkan bacaan surah Ad-Duha. Insya-Allah. Tuan-tuan boleh komen kalau kata siaran dan sound di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. Untuk kita teruskan. InsyaAllah di permulaan ini, baik kita akan mulakan. Di permulaan ini suka untuk saya menyebut beberapa perkara. Apabila kita ingin menjadi imam di dalam solat, pemilihan surah-surah yang nak kita baca itu perlulah mengikut urutan dan juga aturan yang mana ditetapkan oleh Nabi SAW. Bila kita nak membaca surah-surah dalam solat ni, dia tidak ada ketetapan tuan-tuan. Tidak semestinya surah itu dan surah ini, melainkan surah-surah muayyanah ataupun surah-surah yang ditentukan. Umpamanya yang memang diamalkan oleh Nabi SAW pada hari Khamis malam Jumaat contohnya, dalam disebut dalam kitab fiqh, ketika solat Isya, Nabi SAW akan membacakan surah Al-A'la, surah Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la tu, surah Al-A'la, dan juga pada rakaat yang pertama. Dan pada rakaat yang kedua Nabi akan baca surah Al-Ghashiyah, Hal ataka hadithul Ghashiyah. Itu surah-surah muayyanah, surah yang ditentukan ketika mana kita nak baca. Adapun pada tempat yang lain, terutamanya ketika solat sunat umpamanya, ada solat-solat sunat yang memang ditentukan surah-surah apa yang perlu dibaca, dan ada juga solat-solat sunat yang kita tidak ditentukan surah apa untuk kita baca. Maka boleh saja kita pilih apa-apa saja surah. Antara surah muayyanah yang lain yang diamalkan oleh Nabi SAW, seperti mana yang disebut dalam kitab Al-Adhkar Al-Imam An-Nawawi contohnya, surah yang dibaca oleh Nabi pada solat subuh pagi Jumaat adalah surah As-Sajdah pada rakaat pertama. Habis satu surah Nabi baca. Kemudian Nabi baca pada rakaat yang kedua surah Al-Insan. Sebab tu kalau tuan-tuan yang biasa hadir solat berjemaah subuh di masjid hari Jumaat, memang biasanya imam tidak akan tinggal. Tidak akan tinggal baca surah Sajadah, sujud sejadah. Kemudian rakaat kedua imam akan baca surah Al-Insan. Nizam komen dikata clear. Baik, insya-Allah kita akan teruskan. Baik, dan tambahan lagi pula, bila kita nak memilih surah-surah untuk dibaca dalam solat ini, perlulah kita mengikut urutan surah dalam Al-Quran. Umpamanya kita baca macam tadi disebut surah Al-A'la terlebih dahulu, kemudian barulah dibaca surah Al-Ghashiyah. Sekalipun terdapat di sana sunnah yang mengatakan bahawa mesti pilih surah ataupun rakaat pertama biasanya dibaca surah yang panjang terlebih dahulu. Rakaat pertama dibaca surah yang panjang terlebih dahulu, rakaat kedua dibaca surah yang sedikit pendek daripada rakaat yang pertama. Tapi contoh tadi yang dibawa surah Al-A'la dibaca pada rakaat pertama lebih pendek daripada surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah lebih panjang berbanding surah Al-A'la. Hak tu tidak ada masalah. Tetapi biasanya
dipilih surah yang panjang terlebih dahulu untuk rakaat pertama, kemudian barulah dibaca surah yang sedikit pendek pada rakaat kedua. Umpamanya surah pada rakaat pertama kita pilih baca surah Ad-Duha. Wad-Duha yang kita nak tahsin hari ni. Dan rakaat yang kedua kita pilih baca surah Al-Kautsar. Lebih pendek. Itu cara kita nak jangan pula kita pilih surah Al-Kautsar dulu, lepas tu kita patah balik ke surah yang di awalnya, surah Ad-Duha. Itu dikira menyalahi sunnah. Jangan buat gitu. Ini peringatan juga, kadang-kadang ada ayah-ayah ataupun abang-abang ni dia hafal surah-surah lazim tapi tak ingat tu hutang. Dia baca surah An-Nas dulu baru surah Al-Ikhlas. Qul a'udzu birabbin nas dulu baru qul huwallahu ahad. Jadi aturan surah itu kita kena pilih berdasarkan maratib ataupun susunan surah dalam Al-Quran. Itu yang perlu kita fahamlah apabila kita nak memilih bacaan surah dalam Al-Quran. Baik tuan-tuan, saya tidak mahu buang masa. Perlu untuk kita teruskan pada hari ini, insya-Allah. Hari ini kita akan masuk kepada surah Ad-Duha. Jadi tuan-tuan boleh ambil dulu mushaf Al-Quran. Bersedia dengan mushaf Al-Quran masing-masing. Ataupun boleh kita fokus kepada skrin yang akan saya tayangkan di sini. Kita ada tu dia. Kita ada paparan surah Ad-Duha. Baik, kita mulakan dengan yang pertama sekali. Kita mulakan dengan kita membetulkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu sama-sama tuan-tuan kita mulakan bacaan surah Ad-Duha kita hari ini dengan kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk pertama ni kita akan baca dulu. Saya akan baca dulu keseluruhan surah Ad-Duha. Kemudian sama-sama tuan-tuan kita akan perhalusi, kita akan memperbetulkan bacaan surah ini. Baik, saya akan baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق الله العظيم. Baik. Itu bacaan keseluruhan surah Ad-Duha. Baik. Surah ini kita kira kalau kata orang nak buat majlis khatam Al-Quran,
Dia akan bacalah bermula dengan surah Az-Duha dan ke belakang. Baik. Surah ni mudah saja tuan-tuan. Kalau ayah-ayah, abang-abang yang nak jadi imam solat tu mudah saja nak hafal. Ni kita sebut ni bagi orang yang mungkin tak biasa ataupun jarang-jarang sekali menjadi imam. Tapi bagi orang yang qari tu, memang orang yang hafaz Quran tu, kita memang advance lah tak? Mereka ni memang advance. Bahkan boleh tiru bacaan syekh-syekh yang hebat-hebat kan. Baik. Kita mulakan dengan ayat yang pertama, iaitu kita mulakan pada perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seperti yang mana dah kita betulkan semalam bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syafiq Hakimi, kita tidak mahu sentuh banyaklah berkaitan dengan lafaz bismillah ni, kerana semalam pun sudah diperbetulkan secara teliti. Baik, pada lafaz bismillah ni suka untuk saya ingatkan kembali, kita ulang kaji balik berkenaan dengan perlulah dipastikan sebutan huruf bismillah, ba bagi bawah bunyinya b, bukan b, bukan bismillah, me pun salah. Ba baris bawah bunyinya B. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang tanya saya, bagaimana Ustaz nak pastikan makhraj sebutan huruf sin tu? Sin. Saya belajar dengan tok guru saya. Antara kaedah yang kita nak pastikan supaya huruf sin kita tu tepat ataupun betul, bunyinya keluarnya betul, adalah bila kita sebut huruf sin tu, kita senyum sikit. Bis. Cuba tuan-tuan buat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, bila kita nak baca Quran ni, mulut jangan malah. Mulut jangan malah. Itu satu tips yang saya nak bagi. Nak baca Quran, jangan malas buka mulut. Samalah bila orang belajar vokal ke macam mana ke, ada untuk mengeluarkan perkataan yang betul, kita kena buka mulut. Dan samalah juga, lebih lagi bila kita baca Quran, tapi ada setengah huruf yang tak boleh buka sangat. Dia tidak akan kena pada makhrajnya, tidak kena pada lahjahnya. Contoh, nanti kita akan telusuri perkataan bila kita nak sebut perkataan, contohnya ma, contohnya. Ma. Boleh kita sebut ma. Lain dah bunyi tu. Ma, walaupun kita buka mulut. Ma, lain. Okay? Maka dalam bila huruf sin ni, kita nak sebut, kata tok guru saya, kena senyum sikit. Bis. Lain. Bila kita bis. Lain. Bis. Lain. Walaupun mungkin tepat keluarnya sama, tapi bunyinya sedikit berbeza. Maka bila kita nak memperbetulkan bacaan, kita pada huruf sin tu kita senyum sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan pada huruf ra, ar-Rahman ni. Ra yang bertasydid, bersyaddah. Ra yang bersabdu. Baik. Pada berkenaan dengan hukum pada huruf ra ni, dia ada dua, tuan-tuan. Dia ada dua. Saya nak tuan-tuan ingat benda ni. Kita belajar ataupun kita ulang kaji hari ni, ingat sampai ke mati, tuan-tuan. Ra, dia ada dua hukum. Satunya ra yang berbunyi tebal, ataupun namanya ra tafkhim. Ra tafkhim. Yang kedua namanya ra tarqiq. Yang kedua namanya ra tarqiq. Lawan tebal apa dia? Nipis lah. Lawan bagi tebal adalah nipis. Baik. Ra yang bertasydid dan ia berbaris atas pula, maka kita kena baca dia tebal. Kita kena baca dia tebal, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Tebal. Tebal kan? Kadar mana tebal? Kadar kalau yang bertasydid ni memang kena dengar betul lah tebal dia. Dia ada juga ra yang tidak bertasydid tapi dia kena tebal juga sebutan dia. Nanti kita akan tengok. Baik. Dan juga makhraj ha, seperti mana yang disebut oleh Ustaz Syafiq semalam, makhraj ha.
supaya kita bezakan ha dengan ha sipo. Ha pedah dengan ha sipo. Kalau he lah orang tua-tua panggil he. Tak, kalau ngaji dipanggil he. Ha pedas ini. Inilah hurufnya ha, dan makhraj ataupun tepat keluarnya adalah di tengah halqum. Ha. Dah dibetulkan semalam. InsyaAllah kita cuba ringkaskan pada kalimah bismillah ini, insyaAllah. Baik, kita teruskan pada ayat yang pertama. Wadduha. Wadduha. Baik. Apa yang kita kena betulkan di sini? Satunya adalah makhraj huruf dhad lah. Makhraj huruf dhad. Seperti mana yang disebut juga semalam, tidak semestinya kena gelembung pipi-pipi. Tak. Tidak sebegitulah. Cukup lidah sahaja yang bekerja. Yang bekerja untuk menghasilkan huruf dhad ini adalah lidah. Parkinglah lidah tu kat mana-mana, sama ada bahagian kanan geraham ataupun kiri geraham. Ada orang dia boleh dua-dua, ada orang dia boleh sebelah. Tak apalah, buatlah. Tapi yang pentingnya tempat keluar itu dha. Baik. Pada kalimah dha ini, pada huruf dha ini, dia adanya satu sifat huruf nama dia istitalah. Tuan-tuan, cuba ingat nama sifat huruf ini iaitu istitalah. Banyak istilah kita akan belajar ini. Istitalah bermakna sifat yang sedikit memanjang. Bila kita sebut tu wadduha. Ataupun contohnya bila kita baca suratul Fatihah, kita baca yang terakhir, ayat-ayat perkataan terakhir tu waladha. Dia sedikit memanjang sifat dia. Baik, itu kalimah pada huruf dha. Manakala bila kita baca wadduha, janganlah sebut wadduha pula, salah. Bila wadduha dia jadi huruf da, tuan-tuan. Sekalipun ia tidak membatalkan salat, tapi bacaan jadi tidak cantik lah. Begitu. Ia tidak membatalkan salat. Bila kita tertukar huruf pada bacaan surah-surah dalam salat ini, ia tidak seperti mana kita salah bila kita baca suratul Fatihah. Seperti mana yang dijelaskan semalam, bila tertukar baris, tertukar huruf surah Fatihah, boleh membatalkan salat. Tapi bila tersalah baca dalam bab surah bacaan dalam solat ini, ia tidaklah membatalkan solat, tetapi ia akan mencacatkan makna, mencacatkan keadaan solat itu. Kita tidak mahu keadaan tersebut. Baik. Maka kita sebut wadduha, makhraj pada huruf dhad. Baik. Perhatikan pada alif lam ini. Perhatikan pada alif lam. Kenapa kita tak sebut wal duha? Ni. Kadang-kadang bila kita ajar ngaji, ada juga anak-anak murid yang dia tertukar. Alif lam yang kita kena bunyi lam dia, dan juga alif lam yang kita tak bunyikan lam dia. Alif lam pada perkataan ad-duha ini adalah alif tergolong dalam alif lam syamsiyah. Ingat tak lagi belajar tika sekolah dulu. Alif lam syamsiyah. Ataupun kita namakan dengan nama lain idgham syamsi. Idgham makna masukkan. Baik. Syamsun dalam bahasa Arab, syamsun ni bermakna matahari. Tuan-tuan. Okey. Alif lam yang bertemu dengan huruf-huruf syamsi, huruf-huruf matahari. Kenapa namanya matahari? Para ulama meletakkan perumpamaan begini, tuan-tuan. Huruf-huruf syamsi ini diumpamakan matahari. Alif lam ini, tuan-tuan tengok, alif lam ini diumpamakan dengan bintang. Maka apabila matahari muncul, tenggelamlah bintang. Nampak? Maka terus kita kena masukkan sebutan huruf itu kepada huruf syamsi berkenaan. Maka tak bunyi dah alif lam, al tu tak bunyi dah. Sebab bintang tenggelam dah kan? Al tu tak bunyi dah. Maka terus kita masuk wadduha. Paling mudah kita nak baca alamat ataupun tanda alif lam syamsiyah ini, yang kita tak perlu sebut lam pada alif lamnya,
huruf selepasnya itu dia bersabdu. Macam contoh huruf dhad ini dianya bersabdu. Contoh huruf dhad ini dia bersabdu. Maka terus kita tak payah baca wal duha, tak payah. Kita baca terus pada huruf dhad, wad duha. Baik. Habis bab tu, jadi jagalah molek tuan-tuan jaga molek bila kita baca, sebut pada makhraj yang betul dan pada kaedah yang betul. Pada huruf ha, sekali lagi kita sebut makhrajnya adalah berada di tengah-tengah halqum. Dan pada di hujung ini adanya namanya alif maqsurah. Alif kecil orang panggil. Baik, bila ada hak gini maknanya bila perkataan yang ataupun kita waqaf dalam keadaan ada di hujungnya huruf mat, maka kena baca panjang lah. Panjang, qadar 2 harakat saja, tak perlu panjang. Baik. Wadduha. Habis itu. Baik, ayat yang kedua. Wallaili idza saja. Wallaili. Baik, ini alif lam apa pula ni tuan-tuan? Ni alif lam apa pula ni? Kalau kata boleh kita komen sikit, alif lam apa pula situ? Pada perkataan wallaili. Alif lam apa di situ? Kalau tuan-tuan boleh komen sikit. Tak buat kuih lah ni. Tak. Bukannya kita beri hadiah. Sekadar kita nak ulang kaji saja. Baik. Pada perkataan walaili ini. Ada orang boleh masuk komen. Alif lam apa di sini? Kita dah terang tadi alif lam ada 2. Alif lam syamsiyah. Satu lagi alif lam qamariyah. Pada perkataan walaili ni. Alif lam apa? Baik, pada perkataan walaili ini juga alif lam syamsiyah ataupun kita namakan idgham syamsi. Baik, mana alif lam mana lam hak lagi? Disebabkan perkataan laili ini sudah pun bermula dengan huruf lam di depan dia. Baik, Juraizah, Johar. Walaili alif lam syamsiyah. Aywah. Alif lam syamsiyah. Alhamdulillah. Fahamlah tu. Alif lam syamsiyah. Disebabkan dia ada sabdu di atas lam. Alhamdulillah. Okay. Kita fahamlah tu. Dan di mana lam hak satu lagi dia dah masuk kepada perkataan lam ni sebab tu, antara sebab itulah dia ada syaddah, dia ada sabdu di atas ni. Maka terus kita sebut perkataan pada lam yang kedua. Walaili. Baik. Idza saja. Wadduha. Walaili idza saja. Baik. Makhraj dha. Di mana? Makhraj dha berada di hujung lidah. Dha. Bezakan dengan zai. Zai itu hak mana? Zai itu hak panjang macam gera ada titik. Tu zai. Zai makhrajnya macam kita sebut Z lah, za. Tapi bila pada huruf za ini, dia lain sikit. Dia berada di hujung lidah. Jadi bila kita sebut idza, cuba perhati. Idza. Sekali lagi tuan-tuan. Idza, za. Cara kita nak betulkan makhraj, saya share sikit hari ni. Kita nak betulkan makhraj, antaranya yang kita belajar, cuba kita sebut dalam orang kata, nak kata syair pun tidak syair lah. Dia dalam sifir begini. Contohnya kita nak sebut, kita nak betulkan makhraj huruf dha contohnya. Baik, tuan-tuan cuba dengar dan ikut. Dhadhan walidhadhna minal mudhni mudhadhan walidhadha. Tu. Kaedah sifir nak betul makhraj. Dha ataupun kita nak sebut nak betulkan makhraj dhad contohnya. Cuba. Dhadhan walidhadna. Nampak dhad bila mati, huruf dhad bila mati dia tidak qalqalah. Dia tidak lantungkan balik. Dhadhan walidhadna. Kita pegang huruf dhad tu bila dhad tu mati. Minal mudni mudadhan walidhadha. Tu kaedah kita nak betulkan
makhraj. Sifir dia tuan-tuan. Nak share lah ni. Ataupun huruf jim. Saja, jajan, walijajna. Jim bila mati, dia huruf qalqalah. Maka kita kena lantungkan balik. Walijajna. Minal mujni, mujajan, walijaja. Itu sifir ataupun kaedah. Banyak lagi sebenarnya kaedah untuk betulkan makhraj ni. Kan? Kalau tanya para alim ulama, tok guru asatizah kita dah, banyak lagi kaedah untuk memperbetulkan makhraj. Sifir nak berlatih. Ni kena berlatih tuan-tuan. Tak, dia tidak akan mahir dalam masa sehari ke macam ni, kena berlatih dan selalu kena baca Quran. Baik. Kembali kepada ayat kita. Idza saja, maka makhrajnya berada di hujung lidah. Idza saja. Dan ia sama juga, ia berakhir dengan alif maqsurah. Maka kita kena panjangkan sedikit kadar 2 harakat. Baik. Kadar-kadar harakat ni bagaimana tuan-tuan? Nak kira dengan jari ke? Ataupun ada kaedah yang tertentu? Baik. Antara yang disebut adalah bila kita baca Quran, siapa yang nak mengesahkan bacaan kita tidak lain adalah tok guru kita. Kena berguru tuan-tuan, kena berguru. Carilah tok guru Quran kita ramai di negeri Terengganu ni pun alhamdulillah ramai guru-guru Al-Quran. Di tempat-tempat lain pun alhamdulillah ramai juga guru-guru Quran yang boleh kita cari, kita tanya dan kita mengadap. Kita berguru. Biar guru yang mengesahkan bacaan kita. Panjang pendek tu cukup ke tidak? Dengung cukup ke tidak? Tak. Makhraj tu tepat keluar tu betul ke tidak? Guru yang mengesahkan. Kadar harakat pun begitulah. Tak. Tidak ada kaedah yang tuntas kita katakan. Nak kira harakat. Sebab ada orang baca 2 sekejap aja. Idza, gitu je 2. Gitu 2. Idza. Tak. Ada orang kira idza, panjang pula bunyinya. Tak. Jadi kadar tu bagaimana? Kita kena berguru lah. Berguru. Biar guru yang mengesahkan bacaan kita. Baik. Kita teruskan pada ayat yang ketiga tuan-tuan, insya-Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma. Sekalipun kita ni orang Melayu, tak, MA kita sebut ma. Janganlah buka luas sangat ma tu. Ataupun ma. Salah yang bunyinya. Tak, ma. Biar kita baca dengan lahjah Arab. Ma wadda'aka. Makhraj ain. Ain makhrajnya di bahagian halqum. Tak. Cara yang kita dah ulang kaji bersama Ustaz Syafiq semalam. Bagaimana nak pastikan makhraj ain betul. Caranya kita tutup hidung. Tak, tutup. Kalau keluarnya di khasyum, maka salah lah. Keluarnya di khasyum, maka salah lah. Dia kena berada di sini. Kalau salah lah. Kalau bunyinya di khasyum, salah. Dia kena bunyinya di sini. Cuba tuan-tuan buat tak? Kena berlatih. Ma wadda'aka. Da'aka. Makhraj da juga. Juga disebut semalam. Makhraj da. Bukannya kita sebut da. Walaupun bunyinya lebih kurang sama. Da. Tapi da lain. Dia lebih dekat dengan lahjah Arab tu. Da. Ma wadda'aka. Tambah pula bila dal ini, huruf da ini bersabdu. Baik. Satu perkara yang saya nak ingatkan tuan-tuan di sini adalah bila kita jumpa huruf mat, kita kena panjangkan. Bila tak ada huruf mat, jangan panjangkan. Tolong jangan panjangkan. Tepat yang tidak ada huruf mat. Biasa salah orang baca kalau kita ajar orang ngaji. Ma wadda'aka rabbuka wa ma. Digi panjang ka tu. Dipanjang pada ka. Maka tidak perlulah dipanjangkan pada tempat yang tidak ada huruf mat.
Biasa kita tanya pasal apa panjang sini. Senang sikit ustaz nak sebut huruf lepas dia. Sebab laju ngat. Wadda'aka rabbuka. Takut belik. Itulah kita kena lacorkan. Tahsin sokmo. Baca sokmo Quran. Tak? Maka pada tempat yang tidak ada huruf mat tak perlu dipanjangkan. Ma wadda'aka rabbuka. Baik. Huruf ra. Sini termasuk dalam ra yang tebal. Ra tafkhim. Saya sebut tadi tuan-tuan, ra dia ada dua hukum. Satu tebal namanya tafkhim. Satu lagi nipis namanya tarqiq. Ra tebal masa mana? Antaranya keadaan ra tebal ialah apabila ra itu dia berbaris di atas. Satu lagi keadaan, ra itu berbaris di hadapan. Ra, ru. Ra, maka kena tebal. Baik. Jangan baca ra baris atas nipis. Ra baris atas nipis mana kita baca ra. Rabbuka. Walaupun tulis kod Melayu R-A-B. Rabbuka. Kita tak baca ra. Kita tak baca rabbuka. 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 Tu tebal tu. Itulah yang dinamakan ra tebal. Ra nipis masa mana? Ra berbaris bawah dianggap ataupun ra berbaris bawah hukum dia ra nipis. Ra tarqiq. Ri ringan je sebut. Ri. Tak sebut ri. Jangan sebut gitu pula. Ada orang dia belik lidah bila dia baca. Ri. Jadi salah. Hak tebal dia pergi baca nipis, hak nipis dia pergi baca tebal. Jangan terbalik tuan-tuan ya. Baik. Rabbuka wa ma qala. Wa ma qala. Qaf. Makhraj qaf. Berada di hujung. Halqum. Qaf. Jangan wa ma qala. Qa salah. Qaf. Huruf qaf. Huruf qaf juga termasuk huruf isti'la. Kalau kita nak bahaskan dari sudut sifat dia lah. Sifat yang sedikit meninggi. Bila kita sebut huruf qaf tu, qa, tinggi tempat dia. Qa. Sama juga huruf kha. Nanti kita akan masuk pada ayat seterusnya. Qa, qala. Jangan baca qala. Qala salah. Qa. Kita sebut huruf qa, qala. Baik. Kemudian seterusnya, ayat yang keempat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Baik, perhatikan. Walal akhirah. Hamzah mendahului daripada huruf mat dipanggil mat badal. Maka kena panjanglah dua harakat. Ada orang dia salah bila dia baca. Dia ingat alif mat ni, hamzah ni sekali dengan alif mat ni. Walal akhiratu. Dia tak panjangkan tu. Maka bila dalam keadaan gini, akhiratu kena panjangkan huruf hamzah. Sebab dia mendahului huruf mat dan nama dia mat badal. Baik. Tengok pada huruf khaf. Walal khi. Sekalipun huruf kha dia termasuk dalam huruf isti'la. Huruf kha termasuk dalam huruf isti'la. Bila kita sebut kha, meninggi. Isti'la sifat dia meninggi. Tapi dia sedikit saja. Khi. Walal akhi. Walal akhi. Ra tu. Ra bagi di atas dia tebal. Khairul. Nampak? Okay. Sini kita kena teliti sikit. Jangan bawakan lahjah Melayu kita dalam bacaan Al-Quran. Kita biasa panggil nama orang Khairul tak? Khairul. Salah. Dalam bacaan Al-Quran jangan sebut walal akhiratu khairul. Salah tu. Khairun. Sebab huruf kha termasuk dalam huruf isti'la. Kita kena sempurnakan terlebih dahulu sebutan huruf kha itu. Sempurnakan terlebih dahulu sebutan huruf kha, barulah kita masuk kepada huruf ya mati. Khair.
Khair. Jangan khair. Salah. Khair tu salah. Tu sebutan Melayu. Khairul laka. Khairul laka. Khairul laka. Tambah lagi pula, ya mati ni bila huruf berbaris atas bertemu dengan huruf ya mati, huruf baris atas sebelumnya itu bertemu dengan ya mati, namanya mad lin. Maka kita kena sempurnakan kedua-dua. Sempurnakan hak huruf kha ini, sempurnakan juga hak untuk huruf ya mati. Maka kena panjanglah sikit. Khairu. Khairu. Ada orang digaduh, dia nak cepat. Walal akhiratu khairul dia nak cepat lagi. Sehingga tidak menyempurnakan hak ya mati ini. Maka bila kita nak tahsin, kita kena perhati molek. Walal akhiratu khairu. Walal akhiratu khairul laka. Nampak? Baik. Apabila ra ini bertanwin, saya kena sebut juga tuan-tuan, bertemu dengan huruf lam. Baik. Di sini kita tak perlulah nak jelaskan bacaan tanwin khairun laka. Ada juga orang baca gitu. Walal akhiratu khairun. Susah nak masuk. Dalam keadaan begini, teruskan masuk pada kalimah lam itu. Sebab lam ni sudah pun bertasydid. Tak, maka kena masukkan terus bacaan huruf lam itu terhadap tanwin berkenaan. Khairul laka. Minal ula. Minal ula. Sini disebabkan ada waw mat, maka ni kena panjang 2 harakat. Baik. Kita teruskan tuan-tuan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa. Tengok huruf berbaris di atas bertemu dengan huruf mat. Huruf berbaris di atas. Huruf berbaris di atas bertemu dengan waw mati, juga dinamakan mad lin. Maka kena sempurnakan. Kena sempurnakan hak waw ini. Ada orang dia baca wala saufa yu'tika. Wala saufa. Cepat sangat. Dia tak sempurnakan hak waw mati, waw mat ini. Maka kita kena baca. Biarlah orang kata baca perlahan ke macam mana ke, tapi kita sempurnakan hak-hak tajwid yang berada dalam ayat tersebut. Tuan-tuan, satu lagi saya nak peringatkan, tak perlulah kita nak kejar sangat kepada lagu-lagu. Nak ikut sangat kepada qari-qari terkenal tak. Sekalipun suara kita sedap tak, tapi tak perlulah kita nak kejar sangat kepada lagu, kerana yang penting adalah bacaan itu menepati kaedah tajwid, menepati panjang pendek, menepati dengung dan tepat-tepat yang tertentu. Tak perlulah kita nak kejar sangat ke lagu. Ada juga keadaan-keadaan yang bila kita kejar sangat pada lagu, jadi panjang sangat pula sini contohnya. Wala sawfa yu'tika rabb. Panjang sangat pula. Sedap, memang sedap tuan-tuan. Tapi dia tidak menepati tajwid yang sebenar. Wala sawfa yu'tika. Yu'tika. Ain mati. Kita kena jelaskan makhraj dia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Yu'tika. Ta mesti beza dengan ta. Jangan yu'tika, salah lah. Yu'tika rabbuka fatarda. Nampak? Baik, ra mati di sini. Kalau sebelumnya huruf berbaris di atas, maka juga termasuk dalam ra tafkhim, kena baca tebal. Fatarda, jangan fatarda, salah Fatarda. Baik. Kadar mana ketebalan itu? Kalau ra hak hidup senang kita nak tentukan. Ra, ru tebal, ri nipis. Baik. Kalau ra mati, bagaimana kadar kita nak tentukan? Tak perlulah siapa muncul-muncul mulut. Ada orang bila dia baca siapa gitu. Kata guru kami, tak perlulah siapa muncul sangat mulut. Kadar kita
kita sendiri rasa ra itu tebal. Itu cukup, mencukupi. Tak, kita dengar ianya tebal. Fatarda. Asalkan dia beza dengan ra mati yang ni. Fatar. Contoh kalau dibaca fatarda, salah. Tar itu bunyi nipis. Maka kita bunyikan ra mati itu tebal. Sebab dia ada beberapa keadaan tuan-tuan kalau kita nak bahaskan hukum ra yang tebal dan hukum ra yang nipis. Nanti di lain kesempatan kita cuba bahaskan dengan lebih teliti. Tapi dalam keadaan ini, ra ini kita kena baca tebal. Fatarda. Bunyi sedap sikit. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ayat seterusnya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajid. Baik, mim mati. Bila kita sebut mim mati, kena sempurnalah tutup molek bibir. Alam. Alam. Yajid. Da berbaris mati, dia adalah qalqalah. Bila qalqalah, kita kena lantunkan dia. Yajid. Okay. Alam yajidka yatiman fa'awa. Yatiman fa. Hukum dia apa di sini tuan-tuan? Kalau kita boleh nak tanyalah. Cuba komen sikit. Hukum apa di sini? Yatiman fa. Tanwin bertemu dengan huruf fa. Hukumnya apa di situ? Yatiman fa. Baik. Kita teruskan. Yatiman fa. Di sini tanwin bertemu dengan huruf fa. Hukum dia adalah ikhfa hakiki. Ikhfa. Baik, ikhfa hakiki. Maka bila ikhfa masuk ikhfa, kita sembunyikan. Sembunyikan apa? Sembunyikan bunyi tanwin ini ke dalam huruf fa. Maka kita kena letak gigi kita di atas bibir. Yatiman fa. Cuba tuan-tuan tengok. Yatiman fa. Jadi bila kita baca alam yajidka yatiman fa'awa. Yatiman fa'awa. Kita sembunyikan bunyi tanwin itu ke dalam huruf fa. Alhamdulillah, Juraizah jawab betul lagi. Ikhfa hakiki. Baik, kita teruskan. Wa wajadaka dhallan fahada. Baik. Wa wajadaka dhallan fahada. Baik, dhallan di sini hukum dia adalah ma lazim. Ma lazim kalimi. Sebab ma lazim kalimi sebab dia berada dalam satu perkataan. Ma lazim kalimi. Dia dalam satu perkataan. Dia bukan harfi. Ma lazim ada kalimi, ada harfi. Ma lazim kalimi muthaqqal. Dia berat. Pasal apa dia berat? Sebab huruf ma ini dia bertemu dengan huruf yang bertasydid, bersyaddah. Perhatikan, lang itu bersabdu dalam satu kalimah. Dhallan. Bila sebut ma lazim, kena baca 6 harakat. Kenapa disebut lazim? Sebab lazim ulama qurra bacanya 6. Maka kita pun baca 6 lah. Dhallan. Wa wajadaka dhallan fahada. Kena sabdukan pada lam ini. Maka sini kita kena baca 6. Kemudian kita teruskan. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Tengok, tadi dhallan kita baca 6. 'Ailan panjang juga. Tetapi ini bukan mak lazim. Di sini 'ailan ni nama dia mak wajib muttasil. Tuan-tuan cuba ingat. Mak wajib
muttasil. Ma wajib muttasil. Kenapa namanya muttasil? Sebab huruf ma bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Huruf ma ni, alif ni bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Muttasil, dia bersambung. Maka dalam keadaan ini kita baca 4 ataupun 5 harakat. Tadi mat lazim dibaca 6, sini kita baca 4. Pendek sikit daripada dhalan. Kalau tadi kita baca wa wajadaka dhallan fahada. Sini kita baca wa wajadaka ailan faaghna. Pendek sikit daripada dhalan. Ailan fa. Sini sama juga, hukumnya adalah tanwin bertemu dengan huruf fa, hukumnya adalah ikhfa hakiki. Maka kita bacakan sama kaedah tadi, ailan fa, lam fa. Tengok, gigi saya berada di atas bibir. Ailan fa, fa'aghna. Makhraj ghain juga kena jaga. Fa'aghna, fa'aghna, jangan jadi fa'arna. Okey. Kemudian teruskan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'amma, di sini mim bersabdu. Kalau kita belajar dulu, namanya wajibal ghunnah. Ataupun wajibul ghunnah. Wajib dengung. Mim mati dan juga nun mati, wajib dengung. Kadar mana? Kadar 2 harakat. Jangan kita baca fa'ammal yatim dok padang. Dok padang. Kena cukup molek dengung dia tu. Fa'ammal yatim, fa'ammal yatim. Baik, fala taqhar. Baik. Qaf di sini, apabila kita bertemu qaf mati, huruf yang dinamakan huruf qalqalah. Termasuk dalam huruf qalqalah. Ada berapa huruf qalqalah, tuan-tuan? Qaf, ta, ba, jim, dal. Ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Bila kita temu dengan 5 huruf ini yang mati, kita kena lantunkan bunyi dia. Cuma kita kena hati-hati, tuan-tuan. Pada qaf yang mati ni, jangan sampai kita bariskan dia. Jangan sampai kita bariskan. Fala taqhar. Nak buat jadi qalqalah, tapi dia buat qalqalah. Jangan gitu. Fala taqhar. Sikit saja. Fala taqhar. Jangan kita terlebih sikit lagi, dia akan jadi baris. Fala taqhar. Salah. Nak buat qalqalah tapi salah pada kaedah. Benda ni perlukan latihan, tuan-tuan. Baik, kita teruskan pada 2 ayat yang terakhir. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Wa amma as-sa'ila sama juga dengan ailan. Sa'ila sama dengan ailan. Sama apa? Sama kena panjangkan kadar harakat dia 4 ataupun 5 harakat. Sebab di sini hukum dia sekali lagi mak wajib. Mak wajib apa situ? Mak wajib muttasil. Sebab dia dalam satu kalimah. Huruf mak, tengok ni huruf mak, alif. Ni alif ni huruf mak. Bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Maka kita namakan dia mak wajib muttasil. Bila mak wajib muttasil, kita kena baca sama ada 4 ataupun 5 harakat. Fala tanhar. Fala tanhar. Nun mati bertemu dengan ha. Nama dia izhar halqi. Izhar. Dia kita kena jelaskan nun itu yang mati tetapi dengan dengung yang tidak sempurna. Fala tanhar. Fala tanhar. Dan ra mati ini juga kena tebal sama macam fatarda tadi. Ra mati sini kena tebalkan juga macam kita baca fatarda, sebab sebelum ra mati itu ada huruf yang berbaris di atas. Ra mati ni sebelum dia huruf berbaris di atas. Tengok ha ni berbaris di atas. Maka ra itu kita kena tebal. Walaupun dia mati, kita kena tebalkan dia.
fala tanhar. Har, jangan har. Fala tanhar. Salah, situ salah. Baik, ayat yang terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Sama juga, wa amma di sini wajib al-ghunnah, kena dengung. Bi ni'mati. Bi ni'mati. Ain berada di sini, tengah halqum. Bi ni'mati rabbika fahaddith. Thin, makhraj fa. Fa berada di juga di hujung lidah. Fa. Kita cuba betulkan sekali lagi. Fathan walithafna minal muthni muthathan walithatha. Fathan. Fa. Maka bila kita nak berhenti, fahaddith. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Baik. InsyaAllah tuan-tuan, sempurnalah kita satu surah Ad-Duha. Tak? Maka kita ambil poin-poin yang kita dah bincangkan tadi, kita berlatih, kita banyakkan bacaan di rumah dan sebagainya. Tak? Supaya kita dapat. Oh maaf tuan-tuan, kalau ada yang tak nampak ayat tadi ya, saya cuba akak sikit. Okey, baru nampak. Perkataan as-sa'ila ni tadi. Tadi ada yang tak nampak kot. Tak apalah, kalau yang boleh rujuk Quran tu tak apa. Yang tak nampak ni perkataan sa'ila. Wa ammas sa'ila fala tanhar. As-sa'ila di sini kena baca 4 atau 5 harakat sebab dia mat wajib muttasil. Di sini. Maaf ya, tadi tak nampak di skrin. Baik. Sempurnalah kita satu bacaan. Kita tahsin surah Ad-Duha. Baik, kita cuba baca daripada awal sekali lagi tuan-tuan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Alhamdulillah tuan-tuan, kita sempurna perbetulkan surah Ad-Duha kita pada hari ini insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan pada hari ini mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita mendapatkan kesempurnaan dalam bacaan Quran kita, dalam solat kita terutamanya yang nak memimpin solat. Mestilah dengan bacaan Al-Quran yang kita nak berikan yang terbaik. Bila kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak berikan yang terbaik. Tidak mahulah cincai-cincai sajalah. Kita nak berikan yang terbaik. Baik, tidak lupa juga untuk saya mengingatkan kepada tuan-tuan, teruskan mengikuti Facebook Masjid Al-Muqtafi Billah Shah, page ataupun Facebook masjid, Facebook personal masjid MAMBS Ladang, Mambes Ladang, untuk mengetahui lebih banyak lagi program-program, dan insya-Allah akan kita teruskan. Tuan-tuan tolonglah sokong usaha dakwah kami insya-Allah. Dan bagi yang berminat untuk menyumbang ke tabung pengurusan masjid, kita dah pin nombor akaun masjid di komen kita tu, insya-Allah boleh sumbangkan seikhlas tuan-tuan, untuk kita meneruskan lagi usaha-usaha dakwah ini supaya di bumi Malaysia khususnya ini terus subur dengan dakwah, dan juga kita hidupkan majlis-majlis ilmu, hidupkan suasana Islami
dalam diri kita, dalam keluarga dan dalam masyarakat kita. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan yang mengikuti kita, yang komen dan juga yang follow kita punya siri live hari ini. Alhamdulillah dapat ilmu cara dengung ikhfa. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kita sama-sama berkongsi tuan-tuan. Saya tidak banyak ilmu dan saya juga minta izin kepada para asatizah, guru, tuan-tuan guru Al-Quran yang ada di luar sana, sekiranya ada tersalah silap, mohon ditegur. Untuk kita sama-sama berkongsi ilmu. Dan di kesempatan ini juga saya ingin memberikan penghargaan bagi pihak masjid kepada sukarelawan kita, sukarelawan masjid yang banyak membantu untuk kita set up sesi live tahsin kita pada hari ini, iaitu saudara Ihsan Samsudin daripada designis.co yang membantu dari sudut penyediaan montaj, persediaan teknikal untuk kita jayakan live kita pada hari ini. Juga tidak lupa kepada Dr. Tengku Khairi yang banyak memberikan sumbangan idea dan perancangan awal untuk kita adakan siri live tahsin Al-Quran ini. Niat kami ikhlas tuan-tuan untuk membantu ayah-ayah, abang-abang di luar sana yang mungkin tercari-cari panduan nak memperbetulkan bacaan Al-Quran, tambah-tambah dalam keadaan PKP begini, jadi imam di rumah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan ini dapat membantu, sedikit sebanyak dapat membantu bacaan Al-Quran kita. Tapi yang pastinya tuan-tuan, insya-Allah kalau untuk mengemaskan lagi bacaan Quran, kita carilah guru Al-Quran, kita perbetulkan bacaan, mengadap untuk guru. Musyafahah, kita tengok bagaimana untuk guru sebut, kita ikut, dan guru yang akan mengesahkan bacaan kita. Melalui live ini kita mungkin tak dapat berinteraksi tuan-tuan. Tuan-tuan baca pun saya tak dapat dengar. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kita dengan latihan yang berterusan, kita akan dapat memantapkan bacaan Quran kita, insya-Allah. Jangan lupa teruskan ikuti siaran live kita ini. InsyaAllah kita akan adakan beberapa siri lagi, dan kita akan sambung kalau tak silap saya insyaAllah pada hari Khamis ini. Ada lagi siri dan akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syafiq Hakimi bin Ambak, sahabat saya insyaAllah. Untuk akhirnya, jangan lupa subscribe TV MMBS YouTube channel kami, dan juga follow Facebook page, like Facebook page Masjid Al-Muqtafi Billah Shah, dan juga follow kami di Instagram mmbs.kt. InsyaAllah semoga kita bertemu lagi di siaran yang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.